Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Dari mana tadi? Dari rumah je. Oh, dah makan? Alhamdulillah dah. Baru pas. Saya Nur Afina binti Muhammad Zain. Saya pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tujuan saya buat sesi bimbingan ni untuk subjek co-curriculum pembimbing rakan sebaya. Sesi bimbingan ni kita buat, saya takkan ianya tidak akan dibawa keluar, tapi kalau apa yang cik kongsikan ataupun awak kongsikan membawa kemudaratan, saya akan membawa kes ni di luar lah. Faham? Boleh? Boleh. Saya setuju. Tapi sebelum tu okey ke kita buat dekat sini? Boleh. Saya okey saja. Tak panas? Tak ada. Mana ada panas. Okey je. Selesa? Selesa. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri? Baiklah, nama saya Syakira binti Sohailan, berumur 22 tahun. Seorang pelajar di UiTM Shalam dalam jurusan Komunikasi dan Pengajian Media. Sekarang ni berada di semester 4. Semester 4. Saya pun di semester 4 juga, sama-sama. tapi dekat Universiti Pendidikan Sultan Idris lah. Pengajian 3 tahun. Pengajian saya 3 tahun. Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ada apa-apa nak kongsi ataupun nak ceritakan? Masalah ke? Sebenarnya setiap hari ada masalah. Tapi mungkin yang saya boleh kongsikan dekat sini, masalah yang saya rasa agak memberi tekanan kepada saya setiap hari, iaitu mestilah hal belajar kan, sebab kita semua sekarang ni dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Jadi dari segi pembelajaran tu susah sikit lah kita nak adapt dengan situasi sekarang ni, sebab semuanya berdasarkan atas talian. Jadi bila nak buat kerja tu macam kita ada 7 hari dalam masa seminggu. Dulu sebelum keadaan macam ni, kita contohlah 5 hari tu memang hari kelas, hari belajar semua. 2 hari tu yang kita akan maksimumkan hari kita tu untuk aktiviti luar, keluarga, masa lapang kan. Keluar dengan kawan. Betul. Kita ada masa untuk kita sendiri. Tapi sekarang ni macam setiap hari tu, daripada Isnin sampai Ahad tu, hari kita kena fikir hal kerja je. Lagi satu, okey, belajar dah cukup online dah. Lepas tu assignment pula malam. Ada discussion pula, discussion group. Lepas tu dengan majlis pun, majlis semua online. Program-program universiti, program fakulti kan, semuanya online. Jadi kat situ tak ada masa berehat. Tu satu, lagi satu tak ada masa untuk dunia luar. Kita pun macam teringin juga nak keluar, tapi bila kita dah ambil satu hari tu, keluar pun kita dah rasa macam dia boleh datangkan anxiety, datangkan rasa macam sempat ke aku nak kejar balik apa yang aku terlepas masa-masa dia macam kita balik kerja kan. Jadi bila kita balik kerja tu, kita nak keluar pun macam takut, sebab rasa tak selamat, rasa macam takut tak ada masa. Betul. buat kerja. Dekat situlah saya rasakan itu masalah. And bagi saya, kawan-kawan saya pun kami selalu berhubung lah kan. Saya ada berhubung guna WhatsApp group. Selebihnya kat situ lah, kadang-kadang je lah kita orang akan video call masing-masing kan, bila betul-betul macam dah salah seorang tu rasa tak tahan sangat, rasa macam stres. Jadi kami ambil pendekatan untuk video call macam daripada pukul 12 sampai 2 pagi ke kan, ambil masa sekejap. Itulah masalah dia, berulang benda yang sama dah 3 sem, sebab kami sempat 1 sem di fakulti. Jadi selebihnya 3 sem tu adalah di rumah lah. Faham. Jadi pembelajaran tu macam semester 2 okey lagi, boleh hadap lagi lah. Semester 3 sebab pun baru lagi nak online kan. Jadi macam masing-masing boleh bagi perhatian lagi, boleh rasa macam tak apa, benda ni untuk satu semester. Lagi, betul kan? Lepas tu masuk semester ketiga pula dah rasa macam kurang sikit, tapi macam masing-masing yang kawan-kawan yang lain-lain pun support, dia macam mendorong jugalah untuk teruskan. Tapi bila dah masuk semester 4 ni, daripada awal minggu pertama sendiri pun
kita dah tak rasa semangat. dah tak rasa semangat, dah rasa macam ya Allah tekanannya tak tahan lah. Jadi kat Rasa situ macam dah tak mampu nak hadapi. ada sampai macam kerja tu dah macam tak apa, biarkan dulu. Sampai sekarang pun minggu ke-7 pun kami masih lagi macam tercari macam Nak kena buat apa? apa sebenarnya yang kita belajar semester ni, apa assignment pun nak kena kejar balik. Inilah macam kita tengoklah dekat Twitter sekarang ni pun kan, semua cakap kita ni kejar deadline je, kejar due date je. Macam Belajar tak ada tumpuan dah. maksudnya macam bila kita belajar tu, kita macam tak tumpukan pun apa yang lecturer ajar. Kita cuma buat assignment je. Janji siap kan. Betul. Dekat situlah masalah dia. Jadi bukan untuk saya sendirilah. Saya macam mewakili kawan-kawan saya juga kan, macam diorang pun perlukan macam mana pandangan ataupun apa yang patut mereka buat. Macam perlukan apa yang betul lah macam yang cik kata, apa yang kena buat, apa yang kita kena faham. Sepatutnya macam kita belajar ni kita faham lah apa yang kita ajar, kita belajar apa yang kita. Tapi bila dah dalam online ni kita macam susah dah nak fokus. Betul. Apa yang lecturer ajar. Lepas tu kalau macam kalau ada masalah-masalah lain yang macam masalah teknikal ke kan, susah nak masuk ke. Salah kan? satunya masalah teknikal tu ialah Awak ada masalah teknikal macam tu? Saya dekat rumah saya guna wifi lah kan. Tapi kadang-kadang wifi ni tak menjamin pun dia akan okey setiap masa. Jadi itu salah satu yang baru-baru ni hujan kan, kerap hujan. Jadi saya bila hujan tu salah satu faktor yang menyebabkan saya susah untuk masuk kelas. Sebab tak semestinya wifi tu kuat, dia boleh macam hujan pun dia boleh buat tak tahu, tak juga kan. Betul. Jadi lagi kalau hujan lebat kan. Betul, lagi-lagi hujan tu selalu petang. Petang adalah waktu kelas saya. Ya Allah, sakitnya hati, sejam 2 jugalah tunggu kan. Nak ada wifi balik sebab boleh masuk tapi dia akan terkeluar sendiri. Itulah benda yang kita akan terlepas dalam kelas. Kadang-kadang subjek tu kita minat. Lepas tu time tu juga tak ada line. Ya Allah, sakit hati. Tapi selalu memang macam tu kan. Kalau yang kita minat je dia macam hilang. Dia tahu-tahu je. Betul lah. Tapi macam bila jadi benda tu, apa yang awak rasa ataupun macam apa yang awak rasa ataupun dapat ke macam mana awak Ini agak negatif jugalah sebab bila dah jadi bila tak ada line semua tu, saya akan buat tak tahu je lah. Saya inform, saya akan bagi tahu lecturer saya, pensyarah saya yang saya tak dapat masuk sebab hujan apa semua. Jadi dalam masa kita nak cuba-cuba masuk ni, tak dapat masuk, kita rasa macam dah lah give up. Macam tak apalah, tunggu hujan berhenti baru masuk. Itulah, itu yang saya buat. Saya macam, saya tak ada jalan lain pun sebab saya tahu kalau guna phone pun sama, line tak dapat. Kalau sebab guna wifi yang sama. Betul. Jadi saya tak apalah, bagi laluan dulu hujan. Lepas habis hujan baru saya masuk. Kalau belum habis kelas, kalau dah habis kelas, kami akan refer pada ni lah, kita guna Google Classroom. Refer nota daripada situ je. Maksudnya awak tak dapat lah dengar tak dapat pun. Awak cakap apa. Jadi awak macam refer dekat nota je. Jadi faham tu tengok nota tu saja. Tanpa mendengar apa yang lecturer awak. Mungkin untuk course saya lah kan. Untuk course saya rasa sepanjang 3 semester online ni, tak masuk kelas pun dia okey lagi. Sebab kami boleh faham daripada nota saja. Sebab kita orang belajar pun, kami belajar pun tentang psikologi manusia juga apa semua kan. Jadi benda tu dapat relate lah, dapat kita macam bayangkan dalam teori banyak. Lepas tu praktikal pun tak ada, praktikal pun betul lah, teori banyak lah. Situasi macam tu kan, ada masalah-masalah tu, awak ada hadapi tekanan? Tekanan tu mestilah, tapi itulah salah satu cara yang saya luahkan tu melalui telefon kawan-kawan lah. Awak tak ada macam terfikir nak buat benda-benda kalau benda yang bukan yang secara negatifnya, kalau cik maksudkan tak ada sampai nak merosakkan diri, tapi cuma memudaratkan diri dari segi macam rasa nak berhenti belajar. Itu sajalah paling-paling. Tak adalah rasa macam
belum lagi lah tahap sebab saya rasa benda tu sebab yelah benda tekanan dia tentang belajar kan. Jadi untuk pada pandangan saya masa tu ketika tu bila kita rasa tekanan tu terhadap belajar, jadi kita buanglah belajar ni kan. Sebab tu saya terfikir untuk berhenti belajar. Tapi itu je lah, tak adalah sampai nak merosakkan diri, nak menyakitkan diri. Maksudnya awak masih boleh masih boleh cuma kawal kawal tu tak juga, cuma macam ada masa tu rasa down dengan diri sendiri jugalah. Sebab dia bukan nak menyalahkan takdir ke apa, tapi rasa yang macam kenapa kalau orang lain boleh orang lain boleh belajar dalam kelas online, kenapa kau tak boleh? Jadi kat situ lah rasa macam mendowngradekan diri, macam merendahkan diri sendiri. Maksudnya macam kita rasa macam kenapa orang lain boleh belajar macam ni, kenapa aku tak boleh macam tu je lah. Kita susah nak faham, kita susah nak adapt dengan situation, kita susah nak memahami apa yang diajar, walaupun padahal kita belajar dalam situasi yang sama macam tu kan. Betul. Jadi kat situ je lah masalah yang saya hadapi, tekanan yang macam tu, tekanan yang, tapi adalah satu-satu masa tu saya cuba ambil satu malam menangis sepanjang malam. Lepas tu cuba luahkan melalui video. Tak apalah, at least awak macam ada satu cara untuk awak luahkan perasaan ataupun luahkan segala tekanan yang awak ada tu kan. Okay, kan ada masalah online, mesti ada assignment kumpulan kan. Awak ada hadapi apa-apa masalah dengan assignment berkumpulan? Dengan ahli kumpulan? Oh, tu adalah masalah tu pun yelah, saya ada masalah. Sebab saya tahu saya sendiri seorang yang macam dalam kumpulan saya daripada dulu ada 2 lelaki, 2 perempuan. Jadi saya dengan seorang perempuan saya ni tak ada apa-apa masalah lah. Cuma bila berhadapan dengan berlainan gender ni, berlainan Argentina, yang pihak lelaki ni jenis yang dia tak ambil nota setiap apa yang ada dalam kelas ni kan. Jadi kita yang perempuan ni yang macam kena kena guide, kena bimbing satu sama. Kena buat apa? Betul, kat situ lah. Jadi bila assignment tu dah berjalan, bila apa yang hasil yang mereka berikan kat saya tak sampai pada apa yang saya macam bayangkan mereka boleh buat. Saya maksudnya kerja tu ala kadar ala kadar tu satu, lagi satu pemahaman mereka lain. Contohnya kerja ni nak yang lain, nak maksud yang lain. Contoh nak fakta tapi mereka berikan faedah macam tu. Jadi apa yang awak buat? Solusi saya saya tak adalah mula-mula tu saya terus direct, saya cakap kenapa buat macam ni. Lepas tu saya sajalah provoke. Lepas tu saya fikir macam tak boleh lah, benda ni tak baik untuk kami satu kumpulan. Jadi saya pun fikir tak apalah, kalau macam ni saya lepas ni saya akan datang, saya akan explain dulu apa yang patut, apa yang tak patut. Jadi kat situlah kita orang. Tapi masih je sepanjang 3 semester ni pun, sampai semester ni pun kami ada masalah jugalah. Kalau assignment kumpulan ni macam saya akan beremosi lah setiap kali assignment kumpulan tu. Dia macam nak bagi untuk nak selesaikan masalah dalam kumpulan tu lah. Saya akan bagi solusi dia macam walaupun banyak kali kena bagi tahu, tapi tetap bagi tahu je lah dengan tenang kan. Lepas tu baru dia kami akan minta maaf kan. Kalau macam assignment kan macam kena buat macam orang macam susah tak nak cari bahan ke, ataupun nak buat kerja tu seorang-seorang, sebab macam memang assignment tu individu, tapi kan macam kita kena buat sendiri-sendiri kan. Macam mana, ada masalah tak? Masa buat assignment individu dia banyaknya saya akan tangguh sebab kita tahu mungkin saya sebab tak melibatkan orang lain. Tak melibatkan orang lain. Lepas tu saya pula dah tahu kemampuan saya dekat mana. Lepas tu saya rasa macam sebelum saya punya cara bila buat individu ni, saya akan fahamkan dulu soalan. Bila dapat je soalan, saya akan fahamkan soalan, tanya dulu macam-macam kan. Tanya dulu apa-apa benda yang saya perlu tahu untuk assignment tu. Jadi bila saya dah tahu, saya rangka sesiap.
Lepas tu bila saya tahu okey, semua apa yang saya Dah perlu dah ada. ada, tak apa, Tak tenang buat. je, tenang je dulu. Maksudnya awak rasa macam dah ada benda tu, awak Ah, rasa macam dah cukup. sekejap je nak Ah, buat betul. ni sebab awak dah ada benda ni. Ah. Cuma masalah awak tangguhkan kerja tu Betul. lah. Saya tangguhkan kat situ lah sebab saya tahu tak apa, saya dah ada cukup bahan apa semua, saya dah tak perlukan apa-apa. Tarikh akhir pun lama lagi. Jadi saya macam akan occupiedkan 2-3 hari lah untuk buat. Macam tu lah. Macam kerja-kerja assignment tu ada macam bertiga ataupun macam kena ada hantar pada waktu yang sama. Maksudnya macam contoh dalam seminggu tu kena hantar 5 assignment. Macam awak kena siapkan dalam masa tempoh tu dalam kerja yang banyak macam tu. Setakat ni untuk apa yang saya tahulah kan, untuk kos kami tak ada yang macam tu lagi lah. Sebab kami punya assignment pun paling banyak 4. Jadi ada 2 individu, 2 grup macam tu, Jadi ataupun tak banyak sangat. ataupun 3 individu, 1 grup, ataupun 1 grup 1 individu. Yang lain tu cuma bercakap je lah. Jadi kat situ tak adalah tekanan sangat. Cuma dari segi macam nak masuk kelas tu lah, macam cakap dia jadi tak selesa dengan keadaan sekeliling, dengan keadaan selesa di rumah kan. Rumah ni terlampau selesa pun tak boleh juga sebab kita akan Selesa lah duduk belajar di rumah. bukan Maksudnya masa saya macam- keadaan di rumah selesa buatkan kita rasa malas sangat nak buat kerja. Yelah maksudnya memang keadaan tu selesa tapi dia buat awak macam sebab awak tak ada vibe yang untuk Mendorong, buat kerja. betul? Tapi Vibe yang mendorong. tapi macam awak tak adalah masalah apa bila kelas tu bunyi bising ke, bunyi Ada. ke, orang Ada drill satu rumah masa ke. ni Ah, Ada satu masa ni saya kena buat video punya assignment. Saya kena record di luar rumah sebab pensyarah saya cakap dia tak nak dalam rumah, dia nak luar. okay. Jadi saya pun kami semualah satu kelas kena cari tempat untuk buat di luar rumah. Jadi bila kita buat di luar rumah ni, kita punya perkakasan pun, peralatan pun bukannya canggih kan. Nak tutup bunyi apa semua. Betul? Bunyi Jadi burung betul. Dekat situlah masalah Bunyi dia. kereta. Betul. Saya masa tu pula saya record salah timing. Saya record pukul 6 petang, orang balik kerja. Saya mengamuk lah. Saya mengamuk dengan orang tu. Saya marah orang tu keliling saya kan. Saya suruh diam tu semua. Memang masa tu tekanan sebab submission apa? Nak kena Nak hantar. dekat. Nak kena hantar apa semua. Macam tu lah. Selain daripada masalah belajar, ada masalah lain ke dengan keluarga ke, dengan kawan-kawan tapi tak melibatkan assignment ke? Kalau yang tak melibatkan assignment ni pun ada juga. Macam masa saya semester berapa saya tak ingat, semester 2 ke 3 macam tu, saya ada masalah perhubungan dengan pasangan lah kan. Lepas tu tapi tu sekejap je lah, dalam seminggu 2 je. Saya rasa macam yelah masalah peribadi campur pula. Jadi Campur dengan belajar. jadi benda tu buatkan saya mental breakdown 3 hari jugalah. Saya menangis. Saya memang tak akan cakap, saya tak akan berborak dengan siapa sangat. Sepanjang awak ada masalah tu, awak pilih ke mana? Saya tak ada sampai kurun ni sebab saya jenis yang tak berkongsi dengan keluarga. Keluarga saya tak akan tahu apa masalah saya. Lagi-lagi melibatkan kawan-kawan ataupun sendiri punya masalah. Saya tak jenis, masalah privacy lah. saya bukan berkongsi dengan keluarga. Jadi saya akan berlakon normal je. Saya akan termakan, terminum. Maksudnya awak tak adalah tak makan ke? Tak. Awak Saya masih boleh kawal lah yang kat situ. Tapi bila saya dalam bilik, saya memang auto lain lah. awak menangis lah. Auto rasa semua benda yang negatif lah. Sebab tu orang cakap kan jangan duduk seorang-seorang terlalu lama. Awak ada baling-baling barang ke? Ada ke? Baling-baling barang tu zaman saya habis STPM. Yang tadi ni tak adalah. Setakat ni masa dah masuk degree ni tak adalah. Belum, dah tak ada sampai tahap Mungkin emosi tu dah boleh dikawal lah. sebab saya pernah rasa teruk sangat masa saya lepas habis STPM tu. Tak paksa, cuma kalau macam nak ceritakan boleh lah.
Apa masalah yang berlaku tu? Masalah ni dia bagi saya dia peribadi, tapi tak dah terlalu peribadi sebab ramai juga kawan-kawan yang tahu dah kan. Jadi saya boleh ramailah kongsikan pendengar ramai, masalah. terlampau ramai. Jadi saya bersyukur juga sebab bila keadaan tu terjadi, saya ada Orang yang tulang support. belakang, tulang belakang yang sangat kuat lah. Jadi masa tu walaupun keluarga saya memang tak tahu langsung tentang masalah pribadi saya, tapi pada ketika itu kawan-kawan saya lah menjadi tulang belakang saya, kekuatan saya untuk lagi terus buat apa yang saya buat. Betul. Jadi masa tu saya ada hubungan dengan seorang lelaki ni. Jadi dalam masa tu kami di semester 3. Lelaki ni pula dia senior kepada saya lah kan, dekat sekolah yang sama. Jadi dia dah masuk pengajian, dia dah sambung pengajian dia peringkat degree. Dia tinggal saya seorang-seorang. Lepas tu dalam tak tahu macam mana, tiba-tiba dia cakap dia dah tak boleh teruskan dah hubungan tu. Dia kata dia kena putuskan sebab atas alasan yang sangat tak kukuh. Dia kata dia tak tahan. Sedangkan semuanya baik-baik je. Seminggu sebelum pun kami bercadang untuk pergi melancong. Kejadian ni pada tahun 2018. Jadi bila saya jadi dia putuskan secara tiba-tiba lah. Maksudnya dia putuskan secara tiba-tiba tanpa ada masalah lah. Dia bukan masalah. Dia macam ni, kami bercadang untuk pergi ke sebuah tempat ni di Port Dickson. Jadi dalam tengah-tengah nak berbincang untuk pergi tu, dia kata dia tak boleh. Sedangkan kami dah plan dah cadang benda ni dah sebulan dah. Dah sebulan. Lepas tu tiba-tiba last minute dia cakap dia tak boleh nak pergi minggu depan. Dia kata dia ada hal lain. Lepas tu saya jenis yang macam, mungkinlah dalam keadaan tu saya tertekankan. Kenapa? Sebab kami dah lama tak berjumpa. Jadi itulah salah satunya masa. Dia belajar jauh. Jadi itulah salah satu masanya untuk berjumpa. Tapi tak boleh. Dia cancel last minute. Lepas tu saya pun paksa dia cakap macam, kenapa tak ni? Saya tanya macam soalan. Jadi mungkin pressure dekat situ. Dia cakap dia nak tinggalkan saya. Jadi betul-betul dia tinggalkan saya, tapi secara perlahan. Dia buat saya macam dalam keadaan gantung tak bertali. Saya tak tahu apa status saya, macam tu lah kan. Lepas tu dekat situ, yelah saya pun macam baru nak berasa matang, baru nak macam kenal dunia luar juga. Jadi kat situ mungkinlah tindakan saya tak matang. Saya ada masalah lah dari segi mental lah, saya cakapkan. Saya tak tahulah ni tahap depresi ataupun tahap apa je, tapi bagi saya mengalami kemurungan yang agak teruk juga pada ketika itu bila dan juga bila saya tinggalkan saya tu, terus dia tinggalkan saya tu, saya terus lain lah. Saya terus kurang bersosial. Saya sampai kawan-kawan saya terpaksa ajak saya keluar rumah. Paksa saya keluar rumah untuk macam tak nak saya duduk dalam bilik. Jadi dalam masa tu saya di tahun akhir untuk STPM. Lepas tu saya adalah macam terfikirlah untuk bunuh diri kan. Macam nak menyakitkan diri sendiri. Sepanjang masa tu saya adalah saya macam apa tu tak apa saya tak tahu lah, saya malu juga nak kongsi benda ni kan, tapi itu apa yang saya alami lah. Tekanan seorang-seorang dalam bilik, rasa diri tak sempurna, rasa diri tak cukup baik untuk semua orang, untuk sesiapa pun lah. Saya rasa macam saya dah kecewakan keluarga saya, adik-adik saya. Saya setiap malam saya akan main pisau. Saya akan cakap pisau. Tak tahu sampai ada masa tu saya pernah hantar video dekat lelaki tu. Saya cakap saya nak bunuh diri, saya dah nak tahu macam mana. Dalam pada ketika itu saya macam tiba-tiba terfikir macam tak datang apa-apa pun. Jadi saya dah menangis teruk lah. Saya dah menangis teruk tepi katil. Saya duduk tepi tingkap kan, macam betul-betul nak lompat lah ni daripada tingkap kan, tapi macam tak boleh. Lepas tu saya tiba-tiba balik dalam masa awak nak buat benda tu, awak masih boleh berfikir lah. Saya tiba-tiba, tapi sepanjang saya menangis semua, saya tak terfikir apa-apa pun. Saya fikir saya nak macam tak nak ada apa-apa dah. Saya tak nak fikir apa-apa dah. Saya nak
just mungkinlah matilah kan jalan paling dekat lah masa tu. Jadi saya rasa macam saya dah tak sanggup, saya dah tak tahan. Tiba-tiba saya tak tahu macam mana saya boleh terduduk. Daripada saya bangun tu macam tengok bawah semua, saya terduduk. Saya duduk, saya menangis. Saya macam terus macam tak tahulah, tapi saya tak sempat, saya tak adalah istighfar apa semua, saya tak buat. Saya menangis je. Tapi saya terfikir yang macam jangan buat. Macam tu lah. Dalam masa awak hadapi tekanan dan kemurungan tu, awak masih boleh tiba-tiba awak macam terfikir lah. Saya cuma hantukkan kepala saya banyak kali lah. Berulang kali hantukkan kepala saya ke dinding. Sampai saya rasa penat, saya tidur. Itu pun tidur dalam keadaan yang kalau waktu saya nak tidur tu saya akan bukan make sure lah, saya akan ada orang yang akan telefon saya. Teman saya ada jugalah yang dalam masa awak hadapi tu ada yang bantu awak, ada yang teman awak. Sebab saya tak nak bagi awak keseorangan. Sebab saya tak boleh seorang-seorang. Lepas tu bila saya nak tidur, saya terlampau banyak fikir lah. Malam kan suasana sunyi, tak ada orang kan? Jadi semua benda boleh datang lah sebenarnya semua. Jadi kat situ bila ada orang teman saya tidur, dalam pukul 2-3 pagi baru saya dapat tidur. Lepas tu pula bila saya bangun pagi, saya menangis lagi. Saya memang itu sebelum tidur menangis, tengah tidur pun boleh bangun menangis. Lepas nak bangun pagi pun saya menangis. Saya nak pergi kelas kan, saya akan menangis. Dulu masa tu saya dalam awal-awal lagi keadaan tu, saya pergi sekolah, saya keluar je rumah, saya akan sumbat telinga saya dengan earphone. Saya akan pasang semua voice note daripada lelaki tu. Macam awak tak boleh. Ya, saya tak boleh nak lupakan. Awak betul. masih rasa dia dekat lagi. Tapi sebenarnya dia dah tak ada dah. Dah lama lah, dalam sebulan jugalah, sebulan lebih jugalah saya macam tu. Jadi sepanjang dalam kereta tu saya tak akan bawa diri saya pergi mana-mana kecuali dekat dalam dunia yang lepas maaflah saya tanya, tapi lepas dia tinggalkan awak tu, dia tak ada kontak apa-apa. Sebulan lebih lepas tu dia bulan 12 hujung macam tu kot, dia ada kontak balik. Dia cakap, dia tegur macam tak ada apa-apa, macam masih berhubungan. Jadi saya pelik lah, saya layan. Yelah dalam keadaan saya baru nak recover. Sebenarnya saya tak rasa saya recover lagi. Maksudnya macam awak rasa awak masih sayangkan dia lah kan. Lepas tu dia ada kontak, dia cakap dia tanya khabar apa semua, saya tak ada apa-apa. Dia cerita masalah dia pula. Saya macam okey lah, saya okey je. Tiba-tiba 2 hari lepas tu dia kata dia dah tak ada apa-apa dengan saya. Saya macam pelik lah kan kat situ. Tapi saya cuba control lah sebab benda ni dah berlalu kan, dah sebulan lebih. Jadi saya rasa macam dah cukup dah saya buat benda-benda bukan saya merosakkan diri, menyakitkan diri. Maksudnya awak sakitkan diri tu puncanya sebab awak ditinggalkan lah macam tu. Betul. Berapa lama awak ambil masa untuk balik, untuk perbaiki diri balik, untuk supaya tak murung dah, supaya hidup seperti biasa? Kalau yang hidup seperti biasa tu 2 bulan lah. 2 bulan yang betul-betul saya ni macam ni, saya pun tak tahu nak cakap. Tapi benda ni walaupun mungkin hubungan tu macam baru, tapi bagi kesan yang dalam dekat diri saya. Sebab selepas 3 tahun baru saya boleh betul-betul lupakan dia. Lepas 3 tahun lama sangat. Sebab saya dalam ada 1-2 bulan mesti saya akan menangis. Mesti saya akan ambil masa untuk bersorangan. Saya tak nak cakap dengan sesiapa pun. Tapi itu mungkin saya punya untuk tenang baik pribadi. Panjang 3 tahun tu macam keluarga awak tahu ke masalah awak? Saya memang tak tahu langsung lah. Ada jumpa kaunselor ke sebelum-sebelum ni? Ataupun just hanya berkongsi dengan kawan-kawan? Saya banyak berkongsi dengan kawan. Saya lebih selesa untuk kongsi dengan kawan sebab sepanjang daripada awal saya kenal dia, lelaki ni pun sampai habis semua tu kawan-kawan saya yang tahu cerita. Jadi saya tak nak lah macam libatkan family sebab saya tak nak diorang susah hati kan. Faham. Lepas daripada tu apa yang awak rasa
lepas dah sembuh. So, dah dapat. saya rasa lagi tenang lah. Rasa lagi macam boleh berfikir dengan rasional yang macam tak semestinya hubungan ni dia tak akan jadi, sebab yelah perkahwinan pun boleh hancur kan. Jadi kita tak boleh nak terlampau berharap dengan orang ni. Jadi itulah saya fikir saya cuma nak diri saya berjaya je. Apa yang baik untuk diri saya je saya fikir. Okay. Kan lepas daripada awak tinggalkan tu, awak ada rasa macam tak nak bercinta ke, ataupun macam rasa macam dah lah that's it, sebab macam takut nanti kena tinggal lagi ke, ataupun nanti sedih lagi, nanti broken lagi ke, ada tak? Ada. Saya memang ambil penegasan yang macam saya tak nak kenal mana-mana lelaki lagi dah. Tapi saya tak tahu macam mana saya akan lepas beberapa bulan saya kenal lelaki ni pula tak betul. Lepas saya kenal lagi seorang lelaki ni pun tak betul juga. Jadi throughout sepanjang setahun tu saya cuba belajar untuk steady. Itu pun mula dari situlah saya cuba slow untuk belajar macam mana belajar untuk kenal orang, tapi cukup sekadar kenal sebagai kawan, tak akan bagi lebih daripada tu, tak akan cuba untuk macam jadikan dia siapa ke, tak adalah. Sampailah hujung tahun lepas barulah saya macam terbuka hati untuk macam mana kenal lah dengan seseorang. Maksudnya lepas daripada tu awak macam ambil masa jugalah untuk balik daripada seseorang kan. Cuma awak masih rasa awak tak adalah macam tak nak bercinta langsung dah lepas ni. Sebab saya tahu ada kepentingan juga kita berikan seseorang dalam hidup kita kan. Sebagai salah satunya saya tahu yang saya ni jenis cepat down, cepat kecewa. Kita macam ada bakal semangat, betul. Kat situ sebab tu saya tahu yang bukan tak penting langsung, penting juga kekuatan daripada orang lain ni. Ada lagi apa-apa ke itu sahaja? Saya rasa itu je lah perkongsian saya untuk kali ni kan. Perkongsian saya sepanjang daripada saya habis SPM sampai ke itu antara tekanan-tekanan dan masalah-masalah yang saya cuba kawal lah, cuba yang pernah hadapi. Betul. Okey. Maksudnya sepanjang saya mendengar apa yang awak ceritakan, awak menghadapi sedikit tekanan semasa belajar dalam talian ni lah kan. Sebab dengan masalah internet, dengan hujan kan, lepas tu dengan assignment bulan, lepas tu awak juga menghadapi masalah dalam percintaan juga. Maksudnya macam awak ditinggalkan dan sebagainya kan. Jadi daripada masalah-masalah awak ni, saya lihat ada yang awak mampu kawal dengan awak membuat sesuatu perkara yang lain untuk lupakan masalah-masalah tersebut kan. Dan juga awak juga ada kalanya tak dapat mengawal situasi tersebut, tapi akhirnya awak juga dapat selesaikan masalah yang berlaku ni lah kan. Okey, kalau macam assignment individu tadi, awak boleh lah ni cadangan saya lah kan. Kalau macam yelah awak buat kerja tu, walaupun sebab individu awak buat benda tu, tapi awak cuma lambatkan untuk siapkan kerja tu. Cadangan saya, awak terus buat kerja tu, tapi ambil masa lah, tapi tak adalah macam buat sikit-sikit kan, buat sikit, tapi buat awal-awal sikit lah, supaya bila kita dapat buat awal, kalau macam ada masalah ataupun tak ada idea, kita masih ada masa untuk buat kerja tu. Berbanding kalau awak buat kerja tu last minute ke, ataupun macam dah akhir-akhir, mesti kita macam akan stres dan macam tak ada masa apa nak buat ni kan, sebab dah masa pun tinggal sikit kan. Okay, kalau dalam masalah percintaan tu okay, tapi sekarang tak apalah,
awak dah ada seorang yang boleh bimbing awak. Cuma macam kalau awak ada hadapi lagi masalah-masalah macam ni, carilah orang yang boleh dengar luahan apa yang awak rasa supaya dapat mengurangkan tekanan yang awak alami. Dengan cara awak tadi yang macam menangis pun dapat melegakan apa yang kita rasa. Jadi tak salah pun kalau awak nak menangis, cuma awak perlu kawal lah, sebab bila menangis terlalu lama pun dapat menjejaskan kesihatan dan kita punya perasaan emosi. Jadi apa yang saya sebutkan tu awak bolehlah ambil dan ikut mana yang boleh, mana yang awak rasa sesuai dengan diri awak lah. Maksudnya macam buat sesuatu yang boleh membuat awak lupa dengan masalah-masalah tersebut dan selesaikan masalah tu dengan baik, kan. Okay lah, kita pun dah lama, mungkin awak pun dah lapar ke. Okay lah, terima kasih kerana sudi mendengar dan mengambil cerita saya. Terima kasih juga buat sudi meluahkan apa yang awak rasa pada saya. Okay, nanti kita jumpa lagi ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.